Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Afiq bin Amri dari program Diploma Teknologi Kejuruteraan Automotif. Dengan adanya kehadiran saya di sini, saya ingin memberitahu kalian semua serba sedikit berkenaan kebebasan asasi. Jadi, apakah yang dimaksudkan dengan kebebasan asasi? Kebebasan asasi adalah hak dan kebebasan yang kita miliki sebagai manusia. Sesetengah kebebasan asasi ini diperuntukkan dalam perlembagaan. Oleh itu, hak dan kebebasan ini dikatakan dijamin dan tidak boleh diambil melainkan perlembagaan membenarkannya. Yang pertama, perkara 5, hak kehidupan dan kebebasan diri. Yang kedua, perkara 6, larangan keabdian dan kerja paksa. Yang ketiga, perkara 7, perlindungan daripada undang-undang jenayah retrospektif dan perbicaraan berulang. Yang keempat, perkara 8, kesamarataan. Yang kelima, perkara 9, kebebasan bergerak. Dan yang keenam, perkara 10, kebebasan bercakap, berhimpun dan membentuk persatuan. Yang keenam, perkara 11, kebebasan beragama. Yang ketujuh, perkara 12, hak berkenaan dengan pendidikan. Dan yang terakhir, perkara 13, hak terhadap harta. Perkara 5, hak kehidupan dan kebebasan diri. Yang pertama, tiada seorang pun boleh diambil nyawanya atau dilucutkan kebebasan dirinya kecuali mengikut undang-undang. Dan yang kedua, seseorang yang ditangkap dan ditahan. Seterusnya, perkara 6, larangan keabdian dan kerja paksa. Tidak ada sesiapa yang boleh ditahan sebagai abdi atau dipaksa untuk bekerja. Tetapi, Parlimen boleh membuat undang-undang bagi mewajibkan khidmat negara. Kerja atau khidmat yang dikehendaki daripada seseorang yang disabit kesalahan bukanlah dikira sebagai paksaan kerja. Yang ketiga, perkara 7, perlindungan daripada undang-undang jenayah retrospektif dan perbicaraan berulang. Seseorang tidak boleh dihukum untuk sesuatu yang tidak salah pada masa ianya dilakukan. Isi yang kedua pula, seseorang yang dibebaskan atau disabitkan untuk sesuatu kesalahan tidak boleh dibicarakan semula untuk kesalahan yang sama, melainkan sabitan atau pembebasan itu dibatalkan dan perbicaraan semula diarahkan. Perkara 8, kesamarataan. Semua orang adalah sama rata di sisi undang-undang dan berhak mendapat perlindungan yang sama rata di sisi undang-undang. Melainkan perlembagaan membenarkannya, warga negara tidak boleh didiskriminasi hanya atas alasan agama, bangsa, keturunan, tempat lahir dan jantina. Seterusnya, perkara 9, kebebasan bergerak. Tiada seorang pun warga negara boleh dibuang negeri dari atau ditahan masuk ke persekutuan. Secara amnya, setiap warga negara mempunyai hak untuk bergerak bebas dan tinggal di dalam mana-mana bahagian negara, melainkan terdapat undang-undang berkenaan dengan keselamatan negara, ketenteraman awam, kesihatan awam atau hukuman bersalah. Selain itu, perkara 10, kebebasan bercakap, berhimpun dan membentuk persatuan. Kebebasan bercakap dan mengeluarkan fikiran. Setiap warga negara mempunyai kebebasan bercakap dan mengeluarkan fikiran, tetapi Parlimen boleh mengubah undang-undang untuk menyekat hak ini jika perlu atau sesuai manfaat bagi kepentingan. Seterusnya, hak berhimpun secara aman dan membentuk persatuan. Setiap warga negara mempunyai hak untuk berhimpun secara aman dan membentuk persatuan. Tetapi, Parlimen boleh gubal undang-undang dan menyekat hak ini jika perlu atau sesuai manfaat bagi kepentingan. Yang ketujuh pula, perkara 11, kebebasan beragama. Setiap orang berhak menganuti dan mengamalkan agamanya. Tiada seorang pun boleh dipaksa membayar apa-apa cukai yang hasilnya diuntukkan khas kesemuanya atau sebahagiannya bagi masuk sesuatu agama selain agamanya sendiri. Isi yang terakhir pula, setiap kumpulan agama berhak menguruskan hal ehwal agamanya, menumbuhkan dan menyelenggarakan institusi bagi maksud agama dan memperolehi dan mentadbir harta. Seterusnya, perkara 12, hak berkenaan dengan pendidikan. Berkenaan dengan perkara berikut, tiada warga negara boleh didiskriminasi hanya atas sebab agama, bangsa, keturunan atau tempat lahir. Bagaimana sebuah institusi pendidikan yang diselenggara oleh pihak berkuasa awam ditadbir, termasuk kemasukan pelajar atau pembayaran yuran atau bagaimana wang pihak berkuasa awam digunakan untuk pentadbiran atau pendidikan pelajar di dalam mana-mana institusi pendidikan. Akhir sekali, perkara 13, hak terhadap harta. Harta seseorang itu tidak boleh dilucutkan melainkan undang-undang membenarkannya. Tetapi sekiranya undang-undang membenarkannya, ianya harus memperuntukkan bahawa orang itu dibayar pempasan yang mencukupi untuk harta tersebut. Jadi, di penghujung video saya ini, saya ingin membincangkan satu soalan kerana saya tanya soalan ini. Adakah kebebasan asasi anda mutlak? Bagi saya tidak, kerana perlembagaan telah menetapkan beberapa cara bagaimana kebebasan anda boleh disikat. Walau bagaimanapun,
Mahkamah telah menyatakan bahawa kebebasan asasi di bawah perlembagaan harus diaplikasi seluas yang mungkin dan sebarang undang-undang yang menghadkannya harus diaplikasi sesempit yang mungkin. Itu saja. Sekian, terima kasih dari saya.